Salam sejahtera semua. Hari ini Cio akan menerangkan apa itu fungsi dengan menggunakan perwakilan grafik dan juga apa yang kita panggil sebagai gambar rajah anak panah. Kita lihat yang ini. Kalau kita lihat yang ini, graf ini terdiri pada, kalau kita lihat anak panah ini, dia bermula daripada 1 sampai sini dia ke kiri, dia akan kena dengan 3. So, dia akan tulis sebagai titik ini sebagai 1 dan 3. Seterusnya kita pergi pula yang yang kedua, yaitu 3 dan 7. Kalau kita lihat di sini daripada 3, yang ini 3, so dia akan pergi ke sampai sini, titik ini dia akan jatuh kepada 7. Dan seterusnya untuk 5 dan 11. Yang inilah. Jadi yang ini, relation ini dikatakan sebagai fungsi yang diwakilkan dengan grafik lah. Seterusnya satu lagi cara bagaimana fungsi itu direpresentkan dalam matematik tambahan ialah dia direpresent dalam bentuk seperti ini. Yang ini dikenali sebagai objek. Yang ini sebagai image. Kalau kita lihat di sini, objek dia memetakan kepada image. Ini objek, image. Objek, image, objek, image. Oleh itu, kita katakan bahwa hubungan seperti ini dikenali sebagai fungsi ataupun simply pemetaan. Yang ini ditulis dengan, ianya akan ditulis dengan sama ada dengan keadaan yang ini. F titik petindan X adalah bersamaan dengan 2X tambah 1. Kalau kita lihat di sini, kata kita ambil sebagai X itu sebagai 1. So, apa yang berlaku ialah 2 kali 1 tambah 1, dia akan jadi 3. So, dia akan jadi image dia lah. Dengan 3 pula. Kalau kita gantikan 3 di sini, 2 kali 3, 6. Tambah 1, dia jadi 7. Seterusnya 2 kali 5, jadi 10. Tambah 1, jadi 11. So, dia sama ada dia tulis begini ataupun dengan cara yang begini. Dan X adalah objek dan 2X tambah 1 adalah image dia. So, dia beginilah. Seterusnya kita lihat yang ini. Di sini diminta untuk adakah hubungan yang berikut adalah satu fungsi, dan kita kena jelaskanlah sama ada dianya fungsi atau bukan. Ini adalah objek, yang ini adalah image. Ini objek, ini adalah image. Objek dia memetakan kepada image 1. Ini pun kepada 1. Yang ini dia image saja, tapi tidak ada objek. Kemudian yang ini objek memetakan kepada image. Jadi hubungan ini dikatakan sebagai fungsi. Habis yang pertama. Untuk yang kedua, objek kepada image. Objek kepada image. Objek kita tengok 4 kepada 2. Objek 8 kepada image 2. Betul, masih lagi satu. Kemudian jika lihat di sini 18, objek ini mempunyai 2 image. Maka kita boleh katakan ini tidak boleh berlaku. Oleh itu ini bukan fungsi. Seterusnya untuk C. Untuk C, 1 dia memetakan kepada A. Ini betul. 3 memetakan kepada B, masih lagi 1. 7 memetakan kepada B, masih lagi Akan tetapi 9 tidak memetakan kepada mana-mana. Oleh itu kita boleh katakan yang ini bukanlah fungsi. Untuk D. Jika kita lihat A memetakan kepada 4, B memetakan kepada 4 juga, masih lagi 1. Objek keluarnya 1. C dia memetakan kepada 12.
Walaupun dia ada 10 ini, dia tidak termasuk sebagai daripada objek kepada image, namun yang hanya kita kira untuk dia sama ada fungsi atau bukan hanyalah objek dia. Kalau objek semua ada, anak panah, dan semuanya memetakan kepada satu image, maka ia dikatakan sebagai fungsi. Jadi ini adalah fungsi. Oke, itu contoh satu. Oleh itu, fungsi dikatakan sebagai yang fungsi lah. Satu ialah sekiranya hubungan satu dengan satu. Satu lagi ialah fungsi itu dikatakan valid sekiranya hubungannya adalah banyak kepada satu. Apa contoh hubungan satu kepada satu? Kalau kita lihat kelas hewan ini, buaya dipetakan kepada reptilia, ikan paus kepada mamalia, katak kepada amfibia, maka hubungannya adalah satu kepada satu. Oke, itu yang pertama, ini adalah fungsi. Yang kedua ialah subjek kegemaran. Contoh ya, yang ini dengan yang ini. Kita lihat Ali, dia suka fisik. Rama, dia suka kimia. Tan juga dia suka kimia. Ini dikatakan sebagai hubungan banyak dengan satu. Oke, seterusnya. Bagaimanakah kita menentukan bahwa graf sesuatu hubungan itu adalah fungsi? Oke, untuk menentukan hubungan satu itu sama ada fungsi atau bukan, kita hendaklah menggunakan ujian garis mencancang. Oke, garis mencancang ini dia beginilah. Oke, dia begini. Oke. Kalau sekiranya katakan dia ada ini adalah fungsi, kalau kita buat garis di mana-mana dan dia hanya melanggar sekali setiap kali kita buat ujian garis mencancang, maka graf tersebut ialah graf fungsi. Oke. Yang untuk yang kedua pula tu, sekiranya kita buat ujian garis mencancang dan terdapat dua image ataupun dua dia pertemuan titik kan, contoh yang seperti ini, maka dia bukanlah fungsi. Inilah kegunaannya ujian garis mencancang. Oke, seterusnya. Antara graf yang berikut, manakah yang menunjukkan fungsi? Jadi kita buat garis mencancang di sana. Kita try buat satu, kita try pembaris, letak begini. Dan kita dapati walaupun yang di sini dia tidak berlanggar juga. Jadi ini adalah fungsi. Oke. Jadi untuk inilah ujian garis mencancang, kita letak garis. Didapati bahwa setiap kali kita letak garis, dia hanya melanggar sekali garisan tersebut. Oleh itu, kita boleh katakan ini adalah fungsi. Yang akhir sekali, jika kita cuba meletakkan garis, contohnya garis seperti ini, kita akan dapati dia akan berlanggar pada dua tempat. Jika ini berlaku, maka kita boleh katakan bahwa ini adalah bukan fungsi. Jadi, clear tentang ujian garis mencancang itu. Oke, untuk hari ini, sila lihat buku teks buka surat 5-6, latihan diri 1.1. Di sini nomor 1 dan nomor 2. Oke, berdasarkan nota yang cikgu bagi tadi itu, kamu tentukan dia sebagai fungsi atau bukan untuk yang nomor 1. Yang kedua ialah dengan menggunakan ujian garis mencancang, pastikan sama ada graf tersebut adalah fungsi atau bukan fungsi. Maka itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.